Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Bicara Nasional. Kita masih lagi dalam tema kestabilan dan kemakmuran. Malam ini kita akan membicarakan satu topik, iaitu kestabilan politik menjamin kestabilan ekonomi. Kita menampilkan Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan yang tidak asing lagi, merupakan ahli Majlis Tertinggi UMNO dan merupakan seorang pemimpin politik yang banyak memberikan pandangan-pandangan berkaitan ekonomi, berkaitan politik dalam negara kita. Apa khabar, Datuk Seri? Terima kasih Tuan An atas jemputan. Selamat datang ke studio BNCom. Dan kita tahu, Datuk Seri, Parlimen telah pun dibubarkan. Dan saya yakin dan percaya pembubaran ini sebenarnya adalah untuk mewujudkan kestabilan politik yang kita lihat tidak begitu stabil dalam tempoh yang kebelakangan ini. Dan kestabilan politik ini kita tahu pastinya juga akan menjamin kestabilan ekonomi. Apa pandangan Datuk Seri tentang tajuk kita ini? Ya, pada pandangan saya lah, pilihan raya yang ke-15 ini ada dua perkara penting. Yang pertamanya untuk kita menoktahkan kecelaruan politik negara kita ini. Selama 5 tahun kita berada dalam keadaan politik yang amat mencemaskan dan ini telah memberikan kesan yang cukup buruk kepada rakyat. Yang keduanya ialah PRU yang 15 ini pula memberi peluang kepada rakyat dan pengundi untuk mewujudkan satu kerajaan yang lebih stabil di Putrajaya. 2023 ini dianggap sebagai tahun permulaan untuk kecelaruan ekonomi seluruh dunia. Ramai penganalisa mengatakan 2023 bermulanya fasa recession ataupun kemelesetan ekonomi bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan kita perlu wujudkan sebuah kerajaan seawal mungkin untuk kita memastikan kerajaan ini bersedia dengan perancangan awalnya untuk berdepan dengan cabaran 2023 ini. Betul kita boleh buat pilihan raya ini bulan 4, bulan 5, bulan 6 sampailah ke penghujung term. Tetapi kita akan kehilangan peluang untuk menyediakan sebuah kerajaan yang cukup mantap dan kuat untuk kita menyelesaikan perkara-perkara pokok yang ada kaitan dengan ekonomi. Dan ekonomi ini hanya 3 perkara. Saya rasa rakyat buat masa ini inginkan pertamanya makanan di atas mejanya atau food on the table. Keduanya pekerjaan, a job that he can go every morning lah, setiap pagi boleh bangun nak bekerja. Dan yang ketiga ialah mungkin shelter over their head ataupun perumahan, tempat tinggal yang selesa. 2-3 perkara yang besar ini kita pusing mana sekalipun dianya akan menjurus kepada kestabilan. Itulah asasnya kan. Sebab itu Barisan Nasional menggunakan kestabilan dan kemakmuran ini sebagai asas kepada kempen kita dalam PRU 15 ini. Datuk Seri, kita lihat pembangkang parti-parti lawan ini
sering mengaitkan soal kita nak buat pilihan raya ini, mereka lari daripada topik kestabilan tadi, kan? Kalau Datuk Seri sebut tentang kerajaan yang mantap yang kita nak bentuk, kerajaan yang sedia ada ni tidak mantap. Kerajaan yang sedia ada sekarang ini adalah kerajaan yang dipilih oleh di kalangan ahli parlimen. Bukannya suara rakyat. Kerajaan yang ada sejak tahun 2020 adalah kerajaan yang menjadi diwujud kerana percaturan ahli parlimen yang tidak semestinya adalah mandat rakyat. Dan kita pun faham, sebab itu kita konsisten. Selepas saja Sheraton Move itu kan, Barisan Nasional dan UMNO, keputusan kita ialah untuk mengadakan pilihan raya. Tetapi oleh kerana waktu itu COVID dan Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong pun menasihati kita untuk jangan pergi pilihan raya, cuba bentuk kerajaan, kita hormat kepada saranan tuanku. Tetapi kita konsisten bahawa kita mahukan pilihan raya sebab kita hendakkan sebuah kerajaan yang mendapat mandat rakyat, yang betul-betul ada legitimasi dan keabsahan. Sebab itu, bila kerajaan yang ada sekarang ini, walaupun Perdana Menteri yang ada sekarang ini adalah daripada UMNO, kita konsisten mengatakan bahawa kerajaan ini tidak stabil, bukan kerana Datuk Seri Ismail Sabri adalah seorang pemimpin yang tidak baik, tetapi di belakangnya itu, kerajaannya itu, dianggotai oleh parti-parti yang hanya berjumpa dan bertemu atas keselesaan politik, political convenience, bukannya suara rakyat. Sebab itu untuk kita maju ke depan, melangkah ke tahun 2023, kita kena adakan kerajaan yang kuat, stabil. Kita pun tak tahu siapa yang akan jadi kerajaan. Betul. BN pun walaupun kita yakin dan kita mahu supaya rakyat mengundi kita, tetapi falsafahnya ialah jauh di lubuk hati kita juga dalam Barisan Nasional ialah yang penting ialah rakyat diberi peluang untuk membentuk sebuah kerajaan yang sah di Putrajaya. Kita berdoa adalah Barisan Nasional, tetapi dalam politik tidak ada satu jaminan, tetapi kita yakin. Tapi konsepnya ialah membentuk kerajaan yang ada keabsahan di Putrajaya. Barulah kestabilan itu akan bermula. Dan kenapa kita Barisan Nasional sepatutnya menjadi pilihan? Kerana kita ada track record, kita ada pengalaman. Membentuk kerajaan ni, Tok, dia memakan masa. Hubungan antara pemimpin kita dengan pemimpin luar negara tidak hanya berlaku dalam masa 6 bulan. Kadang-kadang ada menteri-menteri kita yang berhubung, ada kaitan dan ada hubungan dengan pemimpin luar negara. Akhirnya akan menjadi hubungan antara kawan. Dan kalau bernasib baik, dia akan menjadi hubungan antara keluarga. Keluarga menteri di sini dengan keluarga menteri di sana tu. Dan akhirnya ini akan menjadi aset kepada negara. Keakraban itu. Dan kita tidak boleh buat ini dalam masa 6 bulan, setahun, 2 tahun. Sebab itu kenapa Barisan Nasional ini berjaya selama 60 tahun lebih? Kerana kita telah membina asas hubungan kita dengan pemimpin, negara dan juga perkhidmatan awam di negara-negara yang lain. Sebab itu kalau kita duduk dalam conference, Malaysia selalu dilihat sebagai sebuah negara yang mempunyai idea yang baru. Kerana mereka mendengar, kerana mereka faham dan dia kenal siapa Malaysia, siapa pemimpin itu. Sebab itu kalau pada tahun 2018, minta maaf cakap, ramai daripada kalangan menteri-menteri kita pada waktu itu tidak dapat menjalankan tugas dengan baik kerana mereka masih berteteh, masih merangkak dalam soal hubungan ini. Tetapi UMNO, walaupun kita kalah, kita masih lagi berhubung, menjaga hubungan kita dengan negara-negara luar. Sebab itu dalam konsep kita ni, saya masih ingat dulu waktu kita menjadi kerajaan. Kalau saya berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kerajaan negara luar, kita tidak pernah memburukkan tentang negara kita. Kita tidak pernah memburukkan tentang pembangkang. Ya. Tetapi kalau kawan-kawan kita dalam pembangkang, kalau pergi ke Indonesia, pergi ke Amerika, pergi ke Eropah, Pergi ke Hong Kong misalnya. Ke Hong Kong, pertamanya ialah dia orang akan mengutuk kerajaan yang sedia ada. Ya, waktu itu kita lah. Dan saya juga lihat bila ada pemimpin-pemimpin daripada negara luar yang datang ke Malaysia, walaupun daripada pembangkang, berjumpa dengan saya, Menteri EPU, mereka tidak mengatakan Parti Demokrat itu tidak baik, Parti Republikan tidak baik, Parti Labor tidak baik. Mereka tetap mendukung negara mereka.
Di situ kelainan politik di luar negara yang matang dengan politik di Malaysia yang banyak berteraskan kepada personal grudge, ya, kebencian yang melulu ini. Dan ini kita kena noktakanlah dalam PRU15 ini. Datuk Seri sudah sentuh soal kita akan berdepan dengan cabaran ekonomi 2023. Kita cerita soal membuat satu kerajaan yang kukuh. Dan kita lihat kekalahan Barisan Nasional pada 2018. Saya lihat sebelum itu Datuk Seri juga terlibat sebagai jemaah menteri dalam soal transformasi nasional. Dan bagaimana Barisan Nasional akan mengemudi semula kerajaan ini? Bagaimana, apakah cabaran, apakah hala tuju yang akan dibawa? 5 tahun, 4 tahun setengah kebelakangan ini memanglah negara kita ini dilihat melalui fasa yang amat teruk sekali. Dan asas-asasnya telah goyang. Asas-asasnya begitu rapuh kerana parti Pakatan Harapan dan kemudian Perikatan Nasional dengan daruratnya. Dengan daruratnya. Mereka tidak dapat memberikan ruang penghormatan kepada institusi-institusi kenegaraan tentang institusi raja-raja contohnya, tentang perkhidmatan awam yang dilihat tidak begitu mesra kepada mereka. Dan pada pandangan saya ialah walaupun kita melalui fasa yang begitu teruk dalam ekonomi kita dan juga pentadbiran kerajaan, satu perkara yang paling menarik dalam Malaysia ini ialah kita adalah negara aman damai. Walaupun kita berdepan dengan ekonomi yang begitu teruk akibat tindak tanduk Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, tetapi pelabuhan kita masih ada, lapangan terbang kita masih berfungsi, jalan raya kita, infra kita masih bergerak. Dia bukan macam kesan daripada perang besar di mana jambatan hancur, dibom, lebuh raya. Asetnya sudah ada di situ. Cuma yang perlu sekarang ni adalah kerajaan yang boleh membimbing dan juga mendukung aspirasi rakyat. Dari segi ekonomi. Saya kira dalam PRU15 ni tu, lebih ramai orang berminat bercerita tentang ekonomi. Itu keresahan dan kecemasan dalam hati masing-masing. Apakah besok lebih baik untuk saya dan anak saya dan cucu saya? Apakah besok saya ada pekerjaan lagi? Apakah besok perniagaan saya ini akan bertambah baik atau saya akan bankrupt? Dan ini bukan terkesan pada orang Melayu saja. Orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Bajau, orang Iban, orang Dayak, semua merasakan lowest common denominator faktor ini, iaitu ekonomi ini. Jadi sebab itu PRU15 ni berlatar belakangkan tahun-tahun yang akan mendatang ni amat mencabar dari segi ekonomi. Kita kena pilih sebuah parti yang betul-betul mahir dalam mengurus ekonomi. Dan saya bukan nak mendabik dada, tetapi 60 tahun kita menjaga negara ini daripada sebuah negara pertanian, negara yang mundur, negara yang serba kekurangan, kepada sebuah negara yang begitu dihormati oleh oleh dunia, dengan infrastruktur kelas pertama, dengan pendidikan yang menyeluruh, dengan sistem kesihatan yang dapat diakses oleh semua rakyat. Itu adalah kerja-kerja dan bekas tangan Barisan Nasional selama 60 tahun. Saya kira dalam 5 tahun yang akan datang ini, rakyat akan memilih sebuah parti yang mana mereka rasa yakin dapat mengurus ekonomi. Bukannya soal benda-benda yang lainnya. Seolah-olah 2018 itu agenda pembangunan itu terhenti, ya? Seolah terhenti. Bukan saja terhenti, tetapi kerana tindakan mereka menyebabkan regression atau kebelakangnya ekonomi kita ini. Tetapi saya cukup yakin dengan adanya faktor-faktor yang saya sebut tadi, di mana KLIA ada, Pelabuhan Kelang masih ada, Tanjung Pelepas masih ada di Sabah, Sarawak. Asas ekonomi itu ada, cuma yang penting sekarang ramuan dan formula yang terbaik untuk kita menyuburkan semua faktor-faktor ekonomi ini dan mengembalikan Malaysia ke persaudaraan antarabangsa dan dihormati oleh negara-negara luar. Saya harus tanya soalan ini kepada Datuk Seri sebagai salah seorang pimpinan Barisan Nasional daripada Sabah. Bagaimana Datuk Seri melihat Sabah sebagai dinamika politiknya kita tahu, kita lalu selepas PRU14 kemudian ada PRN Sabah, dan kali ini PRU ke-15 tentu juga melibatkan parlimen-parlimen di Sabah. Dan bagaimana saya juga ada baca Datuk Seri tentang GRS dan juga Barisan Nasional Sabah, dan bagaimana Datuk Seri melihat hala tuju politik Sabah dalam konteks nasional? Kita konsisten dalam konsep yang kita pelopori, iaitu kestabilan dan kemakmuran. Betul. Kestabilan dan
mari kita ambil perkataan kestabilan itulah. Kestabilan ini bermakna apa? Kalau itulah menjadi mantra politik kita, kita kena berfikiran pragmatik. Contohnya di negeri Sabah, seperti mana yang Tok Nan cakap tadi. Kalau ikutkan hati, Barisan Nasional sepatutnya pergi Solo. Betul. Ya, dan tidak ada salah. Tetapi kalau kita nak melihat kepada objektif kita untuk melahirkan sebuah kerajaan di Putrajaya yang mempunyai majoriti yang kuat untuk mewujudkan kestabilan itu tadi, maka Barisan Nasional pragmatik. Di negeri Sabah, kita boleh bekerjasama dengan GRS. Kalau itulah yang boleh melahirkan sebuah kerajaan yang kuat di Putrajaya, bagi kita mengotalkan janji kita memberikan kestabilan, kita akan ambil tindakan tersebut. Kalau diikut dari sifir politiknya, sudah tentu kita tidak mahu. Betul. Ya, mengapa pula Barisan Nasional nak mengecilkan dirinya di negeri Sabah? Sedangkan masa PRU14 sebenarnya Barisan Nasional menang. Betul. Kalau kita betul. kira dari sisi sejarahnya. 2018 kita menang. Menang, betul. Tetapi kita pragmatik. Itu sebabnya UMNO dan Barisan Nasional ini adalah sebuah parti yang berpengalaman. Kita melihat politik ini adalah larian jarak jauh, maraton, bukannya larian pecut, sprint. Maka dalam keadaan tertentu kita berkompromi, kita berkompromi. Kerana pada kita ialah kita nak wujudkan kestabilan. Kalau kestabilan itu menghendakkan kita bekerjasama dengan parti-parti yang lain, maka kita kerjasama. Sebab itu dalam konteks PAS, sampai sekarang kita belum tutup pintu. Betul. Kita tengah menunggu sama ada PAS nak bersama dengan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Ya. Jadi, untuk menjawab soalan Tok Nan tadi tentang negeri Sabah ini, saya kira apapun yang kita buat di negeri Sabah adalah untuk kestabilan. Sebab kalau kita bertanding solo contohnya, maka kita tidak dapat membentuk kerajaan yang kuat di Putrajaya. Walaupun menang tapi dengan 5 kerusi majoriti, 10 kerusi majoriti, saya kira itu pun formula yang akan menyebabkan ketidakstabilan. Ia juga akan mewujudkan ketidakstabilan dalam konteks kerajaan negeri. Betul. Betul. Sebab itu, ya betul. Jadi kalau ada kerjasama di antara Barisan Nasional dan GRS ini, kerajaan negeri akan stabil. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G sebagai Ketua Menteri juga boleh memikirkan tentang bagaimana nak bawa pelabur ke Sabah daripada melihat dari segala kebobrokan politik ini. Dan di peringkat pusat pun. Jadi kita konsisten ya, Tok. Betul. Bila kita kata kestabilan itu bukan bermakna BN nak bolot semua. Kestabilan yang kita bawa ni bermakna kalau kita perlu bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain dalam negara ini, kita sanggup untuk bekerjasama. Tetapi kita juga tahu bahawa dalam kita bekerjasama itu, dia kena ada parti teras. Dan parti terasnya adalah Barisan Nasional. Parti teras Barisan Nasional yang berpengalaman, mempunyai track record yang baik, dan kombinasi ini nanti insya-Allah akan memberikan kita kestabilan yang kita dambakan, dan mudah-mudahan dia akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang mencemaskan semua pihak. Saya sangat tertarik soal parti teras tadi. Saya kira inilah sebenarnya faktor kestabilan sebuah kerajaan, kerana parti teras yang kukuh. Barisan Nasional konsisten sampai ke hari ini tidak ingin bekerjasama dengan parti bersatu dalam konteks federal. Dan sampai ke saat ini, dan saya kira seolah tidak ada lagi ruang ataupun pintu kerjasama antara UMNO, Barisan Nasional dengan parti bersatu. Masih Mahyudin pun telah mengatakan bahawa musuh PN ini adalah Barisan Nasional. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat parti bersatu ini? Itu sebab saya kata tadi, GRS ini sebahagian besar daripada kepimpinan mereka adalah daripada PBBM. Tapi dalam konteks Sabah mungkin berbeza. Tak, maksud saya tadi ini menarik. Maksud saya tadi ni ialah saya nak bawa kembali kepada isu kestabilan tadi. Dan Barisan Nasional ini kita pragmatik, parti yang pragmatik. Maknanya kalau di Sabah, walaupun kita berdepan dan bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin PBBM, di Sabah, tetapi mereka menggunakan platform GRS. GRS ini bukan PBBM sahaja, dan bendera mereka lain, logo mereka lain, cara pemikiran mereka lain. Maka kita boleh bekerjasama dengan mereka. Maknanya mereka tidak bersaing untuk menjadi teras. Betul. Yang keduanya, kalau di Semenanjung, PBBM ini nak menonjol diri sebagai PBBM, maka kita tidak terikat dengan keputusan PAU. Iaitu kita tidak bekerjasama dengan PBBM. Kenapa kita tidak mahu bekerjasama dengan PBBM? Balik kita kepada kestabilan tadi. Kalau kita bekerjasama dengan PBBM, apakah dia boleh membawa kestabilan atau tidak? Pandangan kita daripada analisa kita, dia tidak boleh membawa kestabilan.
kerana PBBM dan UMNO ini menjurus kepada kerusi dan konstituensi yang sama. Dan kita akan ada pertelagahan di situ. Dan orang-orang dalam PBBM pun, kita pun sedia maklum, adalah bekas-bekas pemimpin UMNO. Jadi, pokok pangkalnya dalam Barisan Nasional ini, kita melihat kalau 1+1 itu bersamaan dengan kestabilan, kita buat. Kalau 1+1 tidak ada kestabilan, kita tolak. Kadang-kadang 1+3 sepatutnya 4. Tapi kalau jawapannya 3 tapi bawa kestabilan, kita ambil juga 1+3 ni. Kerana pada kita ialah kestabilan. Kestabilan ni paling pokok untuk kita berdepan di zaman recession yang akan melanda dunia dan negara Malaysia daripada 2023 ke depan. Ya. Ya, Datuk Seri, kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung. Saya nak bagi peluang kepada Datuk Seri untuk barangkali memberikan peringatan kepada pengundi-pengundi di luar sana yang akan menentukan pilihan mereka pada PRU ke-15 yang akan ditentukan oleh SPR nanti. Silakan, Datuk Seri. Pertamanya, Barisan Nasional ini pada pandangan saya, dia bukannya milik individu. Pemimpin datang dan pergi. Dalam Barisan Nasional, terutamanya UMNO, kita mempunyai kepimpinan yang berlapis-lapis. Dan kepimpinan dalam UMNO ini, dia tidak boleh jadi pemimpin kalau dia tidak sudah melalui banyak fasa dalam kehidupan sebagai seorang ahli politik. Dan kepimpinan itu. Dan kepimpinan. Kalau mereka tidak bergerak sebagai NGO pada awalnya, tidak ada agenda kebajikan, mana mungkin mereka boleh naik dalam UMNO ini. Jadi, pada saya, Barisan Nasional dan UMNO ini dalam PRU 15 ini juga adalah fasa untuk mencungkil bakat baru. Dan kita bersedia untuk memberikan ruang yang cukup besar kepada orang muda dan orang baru untuk menjadi pemimpin-pemimpin pelapis parti ini. Sebab itu, kita tidak lahirkan pemimpin kita ini daripada mereka yang ingin berguling-guling di jalan raya, yang kuat berdemonstrasi, yang kuat untuk membuat provokasi dan juga hasutan-hasutan. Kerana pada kita, itu adalah politik yang negatif. Kita ambil politik yang positif. Kita bina orang-orang macam Tok Nan ni, orang lawyer contohnya, bergerak sebagai pada awalnya sebagai NGO, kemudian tahu agenda kebajikan, lepas itu naik menjadi mungkin pemimpin di peringkat majlis daerah, peringkat daerah, jadi kaunselor dan sebagainya, dan betul-betul sampailah naik ke atas. Tetapi pesanan saya yang paling terakhir dalam konteks PRU ini ialah kita mahukan kerajaan yang berpengalaman, yang terbukti dan mempunyai track record. PRU 15 ini bukannya soal benda yang lain-lain kecuali masalah yang ada kaitan dengan ekonomi, pada pandangan saya. Masih ekonomi. Dan bila kita cerita pasal ekonomi ini bukan soal Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Dayak dan Iban ini. Ini adalah soal perut. Dan kerajaan yang boleh membina sebuah negara yang makmur di bawah kestabilan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Barisan Nasional. Terima kasih, Datuk Seri, atas segala pandangan yang telah diberikan. Kita akan bertemu lagi dalam program-program dan tajuk-tajuk lain dalam ruang bicara bersama dengan Barisan Nasional Komunikasi. Dan selamat mengundi kepada semua pengundi-pengundi yang telah pun masuk dalam daftar pengundi. Buatlah pilihan terbaik, pilihlah Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.